majlis kita pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Yang dihormati lagi dikasihi tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin, muslimat, ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekali lagi kita dapat bersama dalam majlis taman-taman syurga. Mudah-mudahan apabila kita semua nanti dibangkitkan di hari mahsyar untuk menjalani kehidupan yang kekal abadi buat selamanya di alam akhirat, mudah-mudahan Allah menempatkan semua kita yang ada pada malam ini di dalam syurganya, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah malam ni kita nak baca iaitu berkaitan dengan tajuk sifat marah, dendam dan hasad dengki. Sifat marah, dendam dan hasad dengki. Kemarahan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan adalah satu nyalaan api yang akan marak membakar. Ketika marah, manusia seolah-olah seperti syaitan. Kata Imam Ahmad Ibn Qudamah ni, ketika manusia marah ni, dia kata manusia ni seolah-olah seperti syaitan yang berasal daripada api, di mana syaitan sendiri pernah berkata, ketika mana Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada dia kenapa dia enggan menunjukkan ketaatan untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, dia jawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata macam tu pada Allah, bukankah aku ini engkau jadikan daripada api, sedangkan Nabi Adam itu engkau ciptakan dia daripada tanah. Tabiat kejadian tanah ni dia diam, tenang, sedangkan api ni dia sifat membakar. Api sifat dia membakar, bersifat bergerak, marak, menyala, kan? Itu tabiat api. Walaupun adalah juga ketikanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki api ini, walaupun sifatnya pada kebiasaan boleh membakar, tapi pada keadaan tertentu dia tidak membakar. Seperti mana api
yang dinyalakan oleh Raja Namrud untuk bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi api itu walaupun besar tidak menyebabkan Nabi Ibrahim hangus, rentung, tak ada. Padam api, Nabi Ibrahim boleh keluar dengan selamat. Nabi Ibrahim tak terbakar walaupun cubaan untuk membakar dia oleh Raja Namrud. Ni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bardaw wa salaman ala Ibrahim, kamu hendaklah menjadi sejuk. Qulna ya narukuni, kata Allah kepada api, hari ini kamu kena jadi sejuk. Jangan membakar. Walaupun sifat api itu dia boleh membakar, tapi kalau Allah kata jangan bakar, maka api itu tidak boleh membakar. Kamu hari ini kamu kena jadi bardan. Bardan ni maksud dia sejuk. Bukan saja sejuk, wa salaman ala Ibrahim, sejuk dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Kalau sejuk tapi tak selamat, tak boleh juga kan. Macam masuk peti sejuk kerah jadi beku, dah sejuk kan. Bardan wa salaman, sejuk dan yang menyelamatkan. Sebab tu tak terjejah apa-apa pun, walaupun Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, api yang sangat marak, sehingga tak ada orang yang mampu untuk melemparkan Nabi Ibrahim kepada api itu. Bila api dah besar, nak dekat pun tak boleh. Terpaksa gunakan alat untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Tapi pada kebiasaan api itu memanglah sifatnya membakar. Baik, antara kesan daripada sifat marah ialah timbulnya perasaan dendam dan hasad dengki. Rupa-rupanya hak nak boleh ke jadi marah ni sebab apa? Sebab dengki. Sebab ada dendam. Itulah punca yang menyebabkan seseorang itu menjadi marah. Asyik boleh dia je boleh, kan? Marah lah tu. Ataupun dia dengki, tengok member dia asyik dapat je kesenangan. Kalau cabutan bertuah asyik dia je. Lepas dia kan. Hak yang kawan ni tak pernah pun, walaupun hadiah yang kecil-kecil tak pernah dapat. Itu yang akhirnya jadi marah. Kan? Baik, dalil yang menunjukkan Nabi SAW mencela sifat ini sebagaimana hadis di mana seorang lelaki telah berkata kepada baginda, berilah nasihat kepada aku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada lelaki ini, la taghdab. Ya Rasul, bagilah nasihat kepada aku. Kata lelaki ini bila jumpa dengan Rasul, Rasul kata, aku nak nasihat pada kamu, la taghdab. Apa dia maksud la taghdab? Jangan kamu marah. Lelaki ni tak puas hatilah sebut la taghdab je. Kau ingat ke Nabi nak pesan 1, 2, 3, 10 nasihat ke tak, kan? Rupanya Nabi duk pesan la taghdab. Lelaki ni tanya lagi, Nabi kata la taghdab. Banyak kali dia tanya, tetapi Nabi tetap mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Maknanya pentinglah tuan-tuan untuk semua kita ni mengawal sifat marah. Kalau boleh jangan marah, tapi kalau sampai tak ada marah langsung tak boleh juga. Hancur agama kalau langsung tak ada marah, kan? Orang kafir buat macam-macam pada saudara kita dekat Palestin, tak marah, hancur, kan? Orang buat khianat kepada keluarga kita, tak marah, habis tuan-tuan. Marah tu dia kena ada juga, kan? Bukanlah bila kita sebut marah ini adalah sesuatu yang dicela oleh Nabi SAW, maka lepas ni kita jangan marah. Bukan macam tu. Marah ni kena ada juga. Kalau tak ada marah langsung pada kita orang Islam, habis agama kita tuan-tuan.
Orang buat macam-macam pada kita, agama kita, pada saudara kita, relax je dia. Pasal apa relax tu? Sebab dia tak marah. Orang ceroboh harta benda dia, orang buat khianat kepada keluarga dia, orang buat khianat kepada diri dia, tak marah. Pasal apa? Sebab itu kalau tak marah ketika mana orang buat macam-macam pada dia, itu bukan sebab dia tak marah, itu sebabnya kita sebut dia sebagai dayus. Dia penakut, dia pengecut, tu yang tak marah, kan? Dia marah tu dia kena tengok jugalah, sama ada dia ni memang menunjukkan kemarahan dia bila agamanya dipijak. Orang duk buat suka-suka hati je kepada agama kita. Macam sedikit masa dulu kan timbul kekecohan bila ada nama Allah pada stokin, bila ada nama Allah pada slipper. Masa ni hak kita nak kena tunjuk kemarahan kita. Bila orang buat apa macam tu pada agama kita kan, masa tu kena marah. Tiba-tiba waktu tu dia tak marah, patutnya marah tapi dia tak marah, tu tak boleh lah. Jadi kena tunjukkan sokongan kepada situasi marah tadi. Contoh dia, kalau orang menganjurkan kita boykot lah kedai ni, syarikat ni, maka kita pun tuan-tuan kena tunjuklah sebagai apa, bukti yang kita ni marah. Bukan kita nak pergi bakar kedai dia, bukan. Kita tak pergi beli tu pun, itu salah satu menunjukkan kemarahan kita. Kita duk beli selama ni dekat kedai dia, rupa-rupanya dia buat gitu dekat agama kita. Tak apa, lepas ni kita tak pergi dah beli kat kedai dia. Biarlah kita cari kedai saudara kita yang Islam. Walau mahal sikit pun tak apalah tuan-tuan. Janji saudara kita Islam. Sebabnya kalau dia jual mahal pun, kalau nanti dia ni untung banyak, nanti dia akan keluarkan zakat, dan zakat tu akan pulang balik kepada orang Islam. Tapi kalau beli dekat kedai yang bukan Islam, dia kaya satu hari, 5 sen pun dia tak keluar zakat, tuan-tuan. Nak buat apa dia nak keluar zakat? Bukannya diwajibkan pada orang bukan Islam ni keluarkan zakat. Dah kalau gitu, lebih baiklah kita bantu saudara kita, walaupun mahal sikit pun tak apalah. Sebab nanti kita yakin dan percaya, dia kalau dia untung banyak, dia akan bayar zakat, dia akan keluarkan zakat. Kalau beza 5 sen, 10 sen, tak pergi beli kat kedai saudara kita, sanggup dia pergi beli dekat kedai orang bukan Islam. Sedangkan orang bukan Islam ni niat jahat kepada Islam, menunjukkan permusuhan kepada Islam. Tiba-tiba orang Islam baik pergi beli kat kedai dia, kan? Dia dalam hati punyanya meluat benci kepada kita orang Islam, kan? Jadi kita pun kena juga tuan-tuan, kena ada stand menunjukkan kemarahan kita kepada orang bukan Islam. Baik, seterusnya dalam hadis yang lain, Ibn Umar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang lain pula, dia tanya kepada Nabi, apakah yang boleh menjauhkan aku daripada kemurkaan Allah? Ya Rasul, apakah perkara yang boleh menjauhkan aku daripada dimurkai oleh Allah? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Sama juga, jangan kamu marah. Tadi sahabat lain, ni sahabat yang lain tanya. Nabi nasihat yang sama, jangan kamu marah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat dan gagah itu dengan sebab hebat dia bergusti. Kalau tanya pada kita, siapa orang yang paling kuat, Ustaz? Maka kita akan jawab, orang yang paling kuat ialah kalau kita bertinju dengan dia, dia menang.
Tu orang kuat tak? Penilaian kita macam itulah. Bila tengok orang yang kuat menang, itulah yang orang kuat. Sebenarnya menurut pandangan agama, orang kuat itu bukanlah orang yang hebat bergusti, tetapi ialah orang yang sebenar-benarnya kuat, ialah orang yang dapat mengawal diri dia masa marah. Masa marah dia boleh kawal diri dia. Diriwayatkan daripada Ikrimah berkenaan dengan firman Allah, wa sayyidaw wa hasura, dan akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri daripada berkahwin. Kata beliau, perkataan sayyid yakni ketua di sini maksud dia orang yang dapat mengawal diri ketika marah, dan sifat marah tidak dapat menguasai dirinya. Ni orang yang disebut sebagai ketua tu ialah orang yang boleh kawal diri dia masa marah. Kita tengok ramai orang, termasuklah saya juga, kalau marah kan hilang kawalan. Masa tu baru kita tahu, ustaz pun cakap teruk juga kan. Cek-cek tengok, patutlah hilang kawalan. Pasal apa? Waktu dia cakap tu dia tengah marah. Maka kita kenal orang ni bila marah selalunya dia akan hilang kawalan. Masa marah boleh terajang peti sejuk kemik kan. Masa marah dah hilang marah, dia betulkan balik pintu peti air yang dia terajang sampai bengkok tu kan. Masa marah tumbuk cermin hancur berderai, masa tu dia hilang kawalan kan. Hilang kawalan. Tapi bila dah okey, dah stabil balik, dialah mengutik cermin hak berderai tadi tu. Tu ada hak yang tumbuk cermin. Ada tuan-tuan, waktu dia marah, dia pergi katok cermin kereta, pecah cermin kereta. Waktu dia marah, Allah, dia kata nak kena repair habis dekat 1,000 pula kan. Pergi hantar beki. Lepas beki tak lama tu, marah tu, masa dia marah tu, dia katok cermin yang lain pula, cermin kereta kat pintu lain pula. Sudah jual kereta dia, tak boleh jadi ni kan. Sebab dia tahu bila dia marah, tak tahu macam mana dia boleh tak ingat. Ambil tukul pergi katok cermin kereta, pergi tukul body kereta. Kok dia nak tukul orang, mampu orang kan, tukul kereta, mana korang cacat lah kereta. Tapi gitulah tuan-tuan penyakitnya. Bila dia dah stabil, kenapalah dia boleh kerati kereta, boleh tukul kereta kan, boleh tukul cermin kereta. Bahkan kereta yang ada sekarang ni pun dia tak parking kat rumah dia. Ni cerita ni memang betul tuan-tuan. Dekat je dengan kampung kita, tapi bukan dalam kampung ni, dekat-dekat kampung kita ni lah. Kita pernah rawat dia. Pasal apa jadi baran macam tu kan. Parking jauh kereta ni senang. Kalau dia marah, hilang kawalan, dia tak nampak kereta, selamatlah kereta dia kan. Kadang-kadang dia terajang pintu, tercabut pintu, kira pintu rumah ni semua habis rosak, kena terajang waktu marah tu kan. Ada orang macam tu tuan-tuan. Mungkin alhamdulillah kita ni tak adalah buat macam tu. Alhamdulillah, marah tu marahlah, tapi tak adalah main tumbuk dinding, terajang pintu bilik sampai terkepak pintu kan, pecah pintu. Lepas tu pergi kedai beli pula pintu lain, pasang pula kan. Kalau nak kira memang tak sihat lah kan. Merosakkan harta benda. Tu pun kalau nak kira tu baik sikit lah daripada dia pukul orang kan. Dia pukul orang kadang-kadang bukan pukul sikit-sikit sampai mati pun berlaku juga kat kampung kita tuan-tuan. Kenapa pukul ni sampai mati ni? Tak ingat masa tu dia buat tu, dia tak ingat. Yang dia ingat dia nak jadikan orang yang dia pukulkan tu, iaitu anak dia, jadi orang baik ya. Memang baik betul lah kan. Sampai dah tak boleh buat apa dah, mati tu. Lepas kena pukul tu mati tuan-tuan. Tu
Tuan-tuan ingat tak lagi, tak tahulah, ni cerita memang dekat-dekat je dengan kawasan kita ni kan. Sedikit masa dulu. Punca dia marah. Punca dia marah, tak boleh nak kau kontrol kan. Kita ibu bapa memanglah kuasa tu ada kat kita. Kita nak buat apa kat anak kita, tuan-tuan? Kita nak pukul dia kalau dia salah boleh, tapi pukul sikit, jangan pukul sampai patah tulang belikat, patah tulang belikat, tulang belakang. Patah tulang tengkok kan. Yang paling teruk sampai meninggal dunia. Ada yang sampai mati. Dah mati baru jadi normal, tapi masa tu dah tak boleh nak bagi nyawa balik semula. Dah mati dah. Masa tu baru nak menyesal, habis dah tuan-tuan. Nak menyesal apa dah kan. Dah mati dah pun. Baik. Jadi kawal diri ketika marah, itu yang disebutkan sebagai sayyidah wa hasura. Diriwayatkan bahawa Zulkarnain telah bertemu dengan salah satu malaikat. Lalu dia berkata kepada malaikat, ajarkan kepadaku satu ilmu yang dapat menambahkan iman dan keyakinan. Zulkarnain jumpa dengan malaikat, minta malaikat tolong ajar pada dia satu ilmu untuk tambahkan iman dan keyakinan. Maka malaikat itu berkata kepada Zulkarnain, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Sama pesan macam yang Nabi pesan kepada sahabat tadi. Kerana ketika itu peluang yang paling mudah untuk syaitan menguasai seseorang manusia. Rupa-rupanya waktu marah ni syaitan, tuan-tuan, yang menang. Syaitan memang nak suruh kita ni sama-sama manusia bergaduh. Gaduh dia timbulkan perasaan dendam, timbulkan perasaan dengki tadi, kerana dia tahu itulah punca yang menyebabkan manusia ni jadi marah. Bila manusia ni marah kepada manusia yang lain, suka syaitan sebab dia menang dalam perlawanan tadi. Bila manusia sama manusia bergaduh, suka syaitan. Bila suami isteri bergaduh antara satu sama lain, bersorak syaitan. Bila anak-anak melawan cakap ibu bapa, suka syaitan. Memang syaitan nak macam tu. Syaitan tak suka kalau tengok suami isteri duduk healing, cuti-cuti kan. Duduk caring, duduk loving tepi pantai. Syaitan tak suka kan. Tapi kadang-kadang manusia ni dia lebih-lebih. Mentang-mentang dia ni suami isteri, kadang-kadang dia berkelakuan tak senonoh juga depan khalayak ramai. Tak senonoh juga kan depan khalayak ramai. Ni bukan kata biasa-biasa ni, tuan-tuan, di kalangan orang yang pergi buat haji contoh, dia pergi suami isteri, pergi suami isteri kan dia tak boleh duduk sekali, bilik lain-lain. Kalau nak jumpa nanti dating lah kat mana-mana, janjilah jumpa kat mana-mana, boleh. Tapi dia kena jaga perhubungan. Ni main duduk atas riba, ustaz pula tengok, Allah, ustaz pula tak boleh bawa pasangan dia. Tak ke cedera hati ustaz, dia baring atas riba kan. Lepas tu hak ni gosok, hak antara sama satu sama lain, menggosok di depan umum, hukum dia dosa juga walaupun suami isteri. Bila kita tanya, dia kata takkan tak boleh, kami ni suami isteri. Suami isteri. Walaupun suami isteri, apatah lagi kalau bukan suami isteri, lagi tak boleh kan. Suami isteri duduk dalam keadaan yang menimbulkan kegairahan, orang lain pun tengok jadi semacam je. Jadi hukum dia tak boleh. Yang boleh macam-macam tu dia dua je. Dia berdua di dalam bilik, yang orang lain tak nampak perbuatan apa yang dia nak buat. Ikutlah dia nak buat apa pun. Dia dua orang dalam bilik kan. Tapi kalau dia duduk berdua, lepas tu ada ramai ni mata-mata nengok, walaupun dia suami isteri kan, tuan-tuan, tak boleh. Ni nanti tuan-tuan bolehlah bagi tahu.
ada kawan kita, sesaudara kita dapat panggilan haji, suami isteri tu, banyak suami isteri lah buat tu. Tahun 2022, masa tu kan pasangan yang muda-muda, hak umur 60, dia hak tak boleh lah masa tu. Jadi hak pergi tu memang ramai muda-muda. Tahun tu memang dahsyat saya tengok, tuan-tuan. Tapi nak cakap tak boleh lah. Nak cakap tak boleh. Kalau kita tegur pun, dia kata kami suami isteri. Ya, memang kita tahu suami isteri. Tapi duduk, main baring, duduk atas riba, berpeluk kan, dekat khalayak walaupun suami isteri, tak boleh. Tak boleh. Orang lain duk tengok, terutamanya ustaz lah. Ustaz lah yang paling terinaya sekali, kan? Tinggal 2 bulan, tengok hari-hari benda gitu. Tidak ke mencederakan jiwa dia? Tak, cedera tak jiwa? Cedera, tuan-tuan. Kalau dekat-dekat bolehlah kata lari balik, masuk balik petugas balik semula. Ini jauh. Baik. Jadi kata malaikat kepada Zulkarnain ni tadi, jangan kamu marah, sebab syaitan paling mudah untuk menguasai seseorang ketika dia marah. Maka dia kata, lawanlah kemarahanmu dengan tindakan mengekangnya dan tenangkannya dengan sifat berhati-hati. Kalau ada marah ni, maknanya cubalah kawal. Sebab tu agama Islam ni dia ajar, kalau marah ambil sembahyang. Ambil sembahyang. Kalau marah waktu diri, duduk. Duduk pun marah juga, kuat betul marah dia. Baring pun marah, bangkit ambil sembahyang. Kan? Mana dengan wuduk tu dia akan meredakan marah. Ustaz dah ambil sembahyang pun marah juga lagi. Ambil sembahyang pun marah juga lagi. Sembahyang hajat. Doa pada Allah, ya Allah, pasal apa ni marah macam ni kan, tolonglah ya Allah kan. Baik. Jadi berhati-hati dengan sifat marah ni. Jauhkan dirimu dari sikap terburu-buru, kerana jika kamu terburu-buru, kamu akan terlepas dari habuanmu. Ni buat kerja tergopoh-gapah ni kan. Ni malaikat nasihatkan kepada Zulkarnain ni, jangan terburu-buru. Sebab orang yang terburu-buru, orang yang duk buat kerja secara gopoh-gapah ni, biasanya dia akan terlepas habuan dia. Jadilah orang yang mudah dan peramah terhadap orang yang dekat. Dengan orang keluarga, jadilah orang yang peramah. Dengan orang jauh, jangan sombong. Dengan orang jauh. Sebab tu kan Nabi ajar absus salam. Beri salam. Beri salam ni bukan masuk pada orang yang kita kenal je. Yang kita tak kenal pun beri salam. Itulah mukadimah kepada perhubungan. Lepas bagi salam, kalau orang je jauh, tanya nama apa, daripada mana, duduk mana, ada hal apa mari sini. Tu buah nyembang lah tu kan. Buah nyembang. Akhirnya bila dah boleh, yang kata apa, boleh bergaul ni tadi, dia akan menimbulkan ukhuwah. Orang dekat. Macam kita ni tuan-tuan, sama-sama kita ni dah bertahun-tahun dah mari daripada kawasan yang berbagai-bagai, tapi kita ni dah lama dah bersama. Daripada bujang sampai kahwin, sampai beranak pinak, sampai anak-anak pula tinggalkan kita pula dah. Akhirnya duduk dua balik. Inilah geng-geng kita dulu. Contoh dia lah kan. Ini lebih-lebih lagi lah kan? Kena ada sifat peramah kan. Kalau boleh jangan ada krisis. Kalau ada krisis, carilah, usahakanlah untuk perdamaian. Sebab kita tak tahu di antara kita semua ni siapa yang akan terlebih dahulu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kawan kita gitu je sipir hidup ni kan. Dulu kita bujang, kita seorang, kemudian kita kahwin, kita hidup berdua, kemudian kita beranak, ada orang anak dia ramai, ramai macam mana pun, akhirnya seorang tinggalkan ibu bapa dia.
Bila dia dah berkeluarga, kita pun tak boleh nak sekat dia kan. Mesti duduk dengan ayah, duduk dengan mak kan. Dia dah ada keluarga, dia ada dah dia punya plan kehidupan dia, serahkan kehidupan tu. Akhirnya seorang anak kita yang dulu ramai, yang riuh kat rumah kita, dah tak ada orang dah. Balik berdua balik. Balik berdua balik kan. Antara kita dua, suami dengan isteri ni, tak tahu siapa yang terlebih dahulu akan meninggalkan siapa. Sebab itulah maknanya akhirnya berlaku kematian, tinggal seorang. Tak lama lepas suami ataupun isteri meninggal, disusulilah pula pasangan dia meninggalkan juga kan dunia ini. Begitulah. Jadi nak buat apa, orang kata apa, nak masam-masam muka. Lagi pula kita ni daripada bujang, contohnya sudah berkenalan, bukan kita baru kenal sehari dua ni kan. Dah lama dah kita ni, orang kata apa, bergaul, bergelumang bersama, macam-macam aktiviti yang kita buat bersama. Dia kahwin, kita tolong, kita kahwin, dia tolong. Anak dia kahwin, kita tolong makan gulai-gulai dia. Anak kita kahwin, dia orang ni lah nak tolong bagi perhabis gulai-gulai yang kita masak berperiuk-periuk tu kan. Kalau kita buat kenduri, tak ada orang datang, dah siapa nak makan seekor lembu tu? Kok kalau seekor ayam bolehlah, gagahlah kita nak makan tu pun kan, tuan-tuan, tak larat juga kalau seorang kita nak makan seekor ayam, kena makan ramai-ramai. Kan? Saya selalu sebut, kalau kita ni nak makan sedap, isteri kita akan masak bila anak-anak kita balik. Kalau tidak, kita ni, dia kata, abang boleh tak telur mata je hari ni? Okeylah, bolehlah telur mata. Besok boleh tak abang, hari ni kita makan ikan kering je? Okeylah, ikan kering pun ikan kering lah kan. Macam tu lah. Kita dah faham dah jadual makan kita. Kalau tak ada anak ni, itu je lah kan. Sebab apa? Isteri kata kalau masak sedap-sedap pun makan tak habis, membazir, dia kata. Dia masaklah ikan apa, kari ikan apa semua kan, sekor je. Tapi sebab tak ada anak-anak, kita pun kurang memberangsangkanlah makan ni. Selera makan tu tak berapa nak terbuka sangat. Setengah ekor je makan tak habis. Yang setengah lagi tu kita bagi dekat makhluk lain kan. Tak habis, gitulah. Itu yang isteri kata senang. Time nak makan baru masa tu lah baru dia nak goreng telur. Makan tengah berasak tu sedap kan. Sebiji telur tu kita kongsi dua. Memang tak ada pembaziran. Ada. Tunggulah anak-anak balik, barulah merasa nak makan sedap kan. Jadi anak-anak yang ada ibu bapa ni, gitulah. Set lah masa dalam seminggu sekali balik, 2 minggu sekali ke kalau jauh balik, siang ke ayah kan. Sebabnya mak kita tak buat makan sedap-sedap pada ayah, melainkan bila anak balik. Kalau anak balik tu macam nak buat kenduri jamu makan, macam-macam menu lauk ada. Sebab apa? Sebab nak buat untuk anak sebenarnya. Jadi suami numpang lah, sebab makan sedap tu masa ada anak. Jadi anak-anak kena balik. Saya pesan ni, anak-anak kena balik siang ke ayah. Kalau masa kita tak balik tu, kita tanya dengan ayah, malam ni makan tak lagi? Malam ni tak makan. Pasal apa tak makan? Sedangkan kita tahu ayah kita memang jenis pemakan. Tiba-tiba tak makan bila anak dia tak ada kan. Esok telefon pun macam tu juga, dah tahu dah jawapan dia, mesti ayah tak makan. Kita pun try telefon, sungguh ayah kata malam tak makan dah, kata. Tapi time kita balik, tuan-tuan, makan sampai menjilat jari. Seperiuk ni, orang kata sama-sama tolong perhabis kan. Bukan dia berhenti, kita tolong perhabis. Dengan dia tolong perhabis, tolong bagi licin seperiuk nasi ni tadi kan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya selera dia terbuka bila anak-anak ni balik, seronok ni makan ramai-ramai rupanya kan.
Bahkan dia kata dah lama dah, malam ni ayah tak makan. Ni ayah kata kita balik baru dia makan. Iyalah, bila nak tak balik, mak kita pun tak adalah berberia mana nak masak ke ayah kita, siang ke ayah kita. Tu yang pagi-pagi cari roti canai, minum kopi O kan. Kalau ada anak, pagi-pagi tu siaplah nasi lemak ke, nasi apa ke, belauk ke, nasi goreng lah. Ada belaka tuan-tuan kan. Tak pergilah kedai. Kalau waktu tak ada anak, tiap-tiap pagi memang jemaah tetap. Jemaah tetap makan dekat kedai kan. Okey. Jadi kesimpulan dia, sebab masa pun dah masuk waktu ni, kita nak berhentilah. Jadi kita ambil yang akhir ni tadi, pesan malaikat kepada Zulkarnain. Dia kata jangan marah sebab syaitan mudah nak menguasai kita manusia ni waktu kita marah. Dan jangan gopoh gapah, jangan terburu-buru. Sebab orang yang buat kerja secara tergopoh gapah, terburu-buru ni, selalunya hasilnya tak ada, tak menjadi hasilnya. Dan yang ketiga, jadilah orang yang peramah. Jadilah orang yang peramah dengan orang yang dekat, dan jangan sombong dengan orang yang jauh. Itulah malam ni yang sempat kita baca. Mudah-mudahan sedikit yang kita sempat baca tentang tajuk marah ni dapat memberi panduan lah pada kita selepas ni. Kalau sekiranya kita antara orang yang marah tu, cuba kita cek balik semula kan tuan-tuan. Marah kita ni marah pada yang sepatutnya kena ke dengan agama ataupun macam mana. Kalau sekiranya dah kena dengan apa yang diterangkan oleh agama Islam tadi, alhamdulillah. Kalau sebaliknya, maka slow-slow tuan-tuan kita berusaha, sebab nak tinggal terus tak boleh kan. Jadi pelan-pelan kita cuba merawat sifat marah ni tadi dengan selalu berwuduk, mengekalkan diri kita dalam keadaan berwuduk, selalu kita beristighfar ya. Sebab orang yang selalu istighfar, syaitan tak boleh nak jadi pendamping dia, tak boleh nak jadi dekat dengan dia, tak boleh nak kawan baik dengan dia. Selalu istighfar, biasakan istighfar. Wallahu alam. Sekadar itu yang dapat kita baca. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan semua terhadap perkongsian ringkas pada malam ini. Minta maaf andainya ada ketidaksantunan, tak lunak bahasa saya dalam perkongsian pada malam ini. Ada yang mungkin tersenggung, terkoyak hati dia, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.